Kita nak sambung soalan-soalan ini? Boleh okey, baik. So kita nak sambung soalan-soalan ini. Okey, iaitu soalan-soalannya seperti berikut, iaitu jawab soalan-soalan berikut berdasarkan rajah di bawah. Baik, kalau kita lihat soalan-soalan ini, kebanyakannya ada jawapan dan ada nombor. Okey, so ada nombor kat sini 1, 2, 1, 2, 3. Jadi kalau ada nombor, kamu kena faham bahawa kalau ada nombor, kamu tidak perlu membina ayat. Kamu hanya perlu tuliskan jawapan dia sahaja. Jadi kamu tak perlu bina ayat. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, nyatakan dua fenomena cuaca yang mungkin berlaku di kawasan tersebut. Bila kamu lihat di sini, apa yang kamu nampak iaitu asap kat sini. Daripada asap kilang. Kemudian juga kamu nampak asap daripada kenderaan. Begitu juga kamu lihat bangunan-bangunan konkrit dibina rapat-rapat di sini. Jadi kamu boleh bagi tahu tak apa sebenarnya yang akan berlaku, yang mungkin berlaku di kawasan ini. Boleh bagi tahu tak apa yang berlaku? So bila asap-asap ini naik ke atas, kemudian dia bercampur dengan awan, dan bila awan itu bercampur dengan asap, dan bila hujan turun menjadi apa? Menjadi apa? Hujan asid. Ya, betul. Iaitu menjadi hujan asid. So, itulah dia fenomena cuaca yang mungkin berlaku. Iaitu yang pertama ialah hujan asid. Baik. Baik. Hujan asid. Dan yang kedua, bila bangunan-bangunan ini dibina rapat-rapat, menyebabkan berlaku peningkatan suhu, betul? Peningkatan suhu di kawasan bandar ini. Menyebabkan apa yang agak-agaknya akan berlaku di kawasan ini? Fenomena cuaca. Apa yang akan berlaku kat sini? Iaitu, iaitu dia akan menjadi, iaitu menjadi pulau haba. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul. Jadi ada tak yang tak faham? Pulau haba tu faham tak? Faham tak pulau haba? Faham Tak faham bagi tahu. Jangan diam aja. Pulau haba ni maksudnya adalah kawasan yang berlaku pemanasan dan peningkatan suhu, terutama sekali di kawasan bandar ni. Kenapa di kawasan bandar? Kerana cahaya matahari telah memantulkan haba itu ke bangunan-bangunan konkrit, menyebabkan suhu menjadi semakin meningkat, tetapi hanya berlaku di kawasan bandar. Bagaimana dengan kawasan kampung? Kawasan di pinggir-pinggir bandar suhunya rendah, tetapi di bandar suhunya meningkat tinggi. Bermakna kawasan bandar ini telah mengalami pulau haba. Faham tak? Faham, cikgu. Faham okey. Baik. Sebelum itu cikgu nak tengok daripada tadi Lavinesh yang jawab. Bagaimana dengan yang lain ni? Sarah Safia, Iskandar, Aidin, Arif, Amri, Aisyah, Akhilesh. Kenapa diam je ni? Kenapa? Cuba kita tahu. Kenapa ni? Penat ke? Penat sekolah hari ni? Ke macam mana? Baik. So, sakit tekak. Okey. Baik, faham. Banyakkan minum air. Malas nak type cikgu. Pula Sarah. Malas nak type.
Yelah, baiklah. Tapi kalau ada soalan, tanya. Jangan ada soalan pun malas nak type. Okay. So, itu penting. Baik. Soalan B. Apakah 3 kegiatan manusia yang menyebabkan kejadian fenomena cuaca yang dinyatakan? Ya, betul. 3 kegiatan ekonomi kita boleh nampak dekat sini, iaitu kalau ada kilang-kilang tu, maksudnya ianya adalah aktiviti perindustrian. Betul. Perindustrian. Itu di kilang-kilang, ya. Okey. Iaitu aktiviti perindustrian. Bagus. Okey. Dan yang kedua, agak-agaknya apa lagi? Yang pertama, perindustrian. Yang kedua, okey, sekejap saya tuliskan. Okey, iaitu perindustrian. Okey. Ya, yang kedua iaitu penggunaan kenderaan bermotor ataupun kita kata sebagai kegiatan pengangkutan lah. Pengangkutan. Okey, ataupun juga boleh dibuat ayat seperti boleh juga gunakan perkataan seperti penggunaan kenderaan bermotor pun boleh. Bermotor. So bermakna perindustrian pun menyebabkan hujan asid, pengangkutan pun boleh menyebabkan hujan asid. Baik, apa lagi satu kegiatan manusia yang menyebabkan kejadian fenomena cuaca ini? Ada yang kata ya, betul. Ada yang menulis seperti pembakaran terbuka. Betul. Pembakaran terbuka juga menjadi punca kepada pelepasan asap. Kalau kamu tanya tentang cikgu, kalau Pulau Haba tu apa punca dia? Okey. Kalau untuk Pulau Haba, kamu boleh tulis puncanya. Tiga kegiatan manusia kan? Kegiatan manusia yang menyebabkan Pulau Haba adalah pembinaan bangunan yang rapat. Bangunan konkrit yang rapat. Konkrit yang rapat. Jadi ini menyebabkan terbentuknya Pulau Haba. So ini antara pilihan-pilihan jawapan yang kamu boleh buat untuk 3 kegiatan manusia yang menyebabkan kejadian ini. Baik. Kemudian kita lihat soalan C. Iaitu bagaimanakah fenomena cuaca tersebut mempengaruhi kehidupan penduduk di kawasan tersebut. Baik. Siapa yang tak faham soalan ini? Siapa yang tak faham soalan ini? Ke semua orang faham soalan ini nak apa? Soalan ini nak apa sebenarnya? Okey. Faham Okey, baik. Idea kata tak faham. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita tengok bagaimana fenomena cuaca tersebut iaitu bagaimana cara. Maknanya kita boleh kata kalau kita tukar pada ayat yang lebih mudah, apakah apakah cara yang fenomena cuaca ni maksudnya apa? Apakah cara Pulau Haba tadi ataupun juga hujan asid tadi, fenomena cuaca tadi mempengaruhi kehidupan penduduk. Kalau mempengaruhi kehidupan penduduk, mempengaruhi ni sebenarnya membawa maksud memberi kesan. Memberi kesan kepada kehidupan penduduk, mana kepada hidup penduduk. Maknanya kalau kamu lihat translate daripada soalan tu, iaitu apakah cara Pulau Haba hujan asid ini yang memberi kesan kepada hidup penduduk.
Maknanya, pulau haba dan hujan asid memberi kesan kepada hidup penduduk. Apakah kesan-kesannya? Iaitu, ya betul. Antaranya iaitu yang pertama sekali. Okey, iaitu mengancam. Betul, Rania, iaitu mengancam kesihatan. Ya, kesihatan penduduk Okey. Tapi kalau kita kata mengancam kesihatan, boleh tak cikgu? Boleh, tetapi dia terlalu umum. Terlalu umum. Spesifik kan? Mengancam kesihatan ni macam mana? Cuba spesifik lagi. Bayangkan kalau pulau haba, apa yang berlaku? Mengganggu aktiviti harian. Okey, macam mana tu? Macam mana? Seperti berjoging. Okey, baik. Sebenarnya lebih kita boleh buat ayat macam tu, macam ni. Menyebabkan penduduk iaitu kita kata sebagai penduduk kita kata menyebabkan kehidupan penduduk tidak selesa. Tidak selesa kerana suhu yang panas. Kerana suhu yang tinggi, bukan panas suhu yang tinggi. Ya. Menyebabkan kehidupan penduduk tak selesa kerana suhu yang tinggi. Ini jawapan yang spesifik. Nampak tak? Jawapan yang spesifik. Kita tak nak mengancam kesihatan, mengganggu aktiviti harian. Itu terlalu general. Kita tak nak jawapan general. Kita nak jawapan yang spesifik. Itu cara dia. Ya. So, menyebabkan kehidupan penduduk tidak selesa kerana suhu yang tinggi. Itu satu. Baik, yang kedua. Iaitu kalau kita kata hujan asid menyebabkan apa? Kita tahu hujan asid ini menyebabkan apa? Iaitu bangunan. Kerosakan bangunan. Ya, iaitu kerosakan bangunan. Kerosakan bangunan dan mencacatkan. Kita boleh tambah lagi lah. Kerosakan bangunan ataupun juga mencacatkan kita kata permukaan. Mencacatkan permukaan bangunan. Ini akibat daripada hujan asid. Mencacatkan permukaan bangunan. Itu spesifiknya. So, jawapan jangan bagi general. Bagi jawapan yang spesifik. Baik. Kemudian, kita boleh juga lihat iaitu, kita boleh ambil satu lagi iaitu berkaitan dengan pulau haba. Apakah kesannya kepada penduduk apabila berlaku pulau haba? Iaitu, kita boleh kata menjejaskan. Menjejaskan kita kata kesihatan penduduk terutama terutama masalah pernafasan. Jadi menjejaskan kesihatan penduduk seperti bukan terutama seperti masalah pernafasan. Jadi ini cuba berikan spesifik. Sekejap. Okey. So, ini kita kata memberi jawapan yang spesifik. Dah okey dah? Okey, baik. So, ini cara bagaimana untuk kita menjawab soalan. So, macam mengancam kesihatan, mengganggu aktiviti harian, dia bukan salah. Dia tak salah tapi kurang tepat. So, berikan jawapan yang benar-benar spesifik. Ingat. Baik. Dan soalan yang terakhir. Soalan yang
Okey, iaitu cadangkan 2 langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesan kejadian fenomena cuaca tersebut. 2 langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesan kejadian fenomena cuaca tersebut. Okey. So maknanya 2 langkah lah untuk mengatasi pulau haba, mengatasi hujan asid. So apa cara dia? Okey. Apa cara dia? Macam-macam cara. Dia ada banyak cara. Cuba kamu berikan cara-caranya. Cikgu nak tengok sama ada jawapan kamu, apa yang kamu fikirkan tu betul atau tidak. Cepat. Bagus Rania. Cikgu suka ayat tu. Okey. Untuk mengatasi kesan ini, kita tahu masalahnya pengangkutan kan. Jadi, iaitu kita kata cadangannya iaitu okey, menggalakkan. Okey, menggunakan pengangkutan awam. Betul. Iaitu kita menggalakkan menggalakkan penduduk untuk menggunakan pengangkutan awam. Ya, betul. Ya. So, itu dua langkah kita, iaitu menggalakkan penduduk untuk menggunakan pengangkutan awam supaya dapat dapat untuk mengurangkan kesan pulau haba dan juga kesan hujan asid. So, galakkan penduduk untuk menggunakan pengangkutan awam. Kemudian, mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran tentang apa? Kempen kesedaran tentang apa tu? Kempen kesedaran Okey. Baik. So, boleh ke mengadakan kempen kesedaran? Okey. Bagi ah, ah, okey. Tentang cintailah alam. Kenapa? Apa kaitan cintailah alam dengan pulau haba dengan hujan asid ni? Macam tak ada kaitan je. Ingat kadang-kadang kita ni suka bagi jawapan tapi kadang-kadang jawapan tu tak ada kaitan. Sebab itu kamu dapat TR, tidak relevan. Kena hati-hati tau. Baik. Sebagai contoh kita boleh ambil ayat seperti yang digunakan oleh Aidil Ikhwan. So apakah ayat dia cikgu? Baik, ayat dia adalah seperti berikut. Okey, iaitu memasang penapis filter ke cerobong asap pada kilang yang mengeluarkan asap. Ya, betul. Cikgu suka jawapan tu. Memasang penapis dekat cerobong asap tu, dia cerobong kemudian asap tu keluar. So dekat situ dia letak filter. Untuk mengurangkan pencemaran mengurangkan pelepasan gas-gas yang negatif lah. Gas-gas yang dapat merosakkan alam sekitar. Ya, betul. Memasang penapis, menggalakkan penduduk untuk menggunakan pengangkutan awam. Okey. So ini lebih spesifik. So kalau cikgu tahu, biasanya kamu akan jawab dalam langkah untuk mengatasi kesan kejadian. Sebenarnya mungkin kamu akan kata apa seperti menguatkuasakan undang-undang kan. Ini jawapan yang biasa kamu buat ke. Kemudian mengadakan kempen kesedaran. Boleh. Jawapan ni boleh. Tetapi kamu kena spesifik. Contoh, kalau nak menguatkuasakan undang-undang, spesifik undang-undang apa? Okey, menguatkuasakan undang-undang berkaitan pencemaran udara. Pencemaran udara, kena spesifik. Jangan biar menguatkuasakan undang-undang, tak boleh. Berkaitan dengan pencemaran udara. Begitu. Ataupun dalam bahasa lain kamu boleh juga menggunakan perkataan apa tahu seperti mengenakan hukuman yang berat kepada
okey, individu ataupun kepada pihak yang okey, yang sengaja melepaskan okey, asap. Okey, melepaskan asap ataupun pihak yang sengaja membuat ataupun melakukan okey, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka pun boleh. Dia kena spesifik. Okey, nampak tak jawapan cikgu? So spesifik itu penting. Okey, kuasa undang-undang boleh tapi berkaitan pencemaran udara atau mengenakan hukuman yang berat kepada pihak yang sengaja melakukan pembakaran terbuka. Nampak? Spesifik. Kalau menjelaskan kempen, mengadakan kempen kesedaran, so kamu kena spesifik juga. Iaitu mengadakan kempen kesedaran tentang bahaya. Okey. Bahayanya pencemaran udara. Okey, di kawasan bandar. Okey. Jadi ini spesifik. Okey. So, ingat. Nak jawab, biar jawab yang spesifik. Jangan jawab secara umum atau general. No. Okey, biar spesifik. Baik. Faham tak? Okey, kepada pelajar yang nak exam besok seperti Ayu dan lain-lain ni, faham tak? Ingat soalan kebat biar jawab spesifik. Faham? Jangan main rambang, jangan main general je. Faham ya? So, biar spesifik. Okey, baik. So, itu soalan-soalan yang telah kita bincangkan okey, daripada soalan struktur berkaitan dengan okey, pencemaran udara dan juga kita telah bincangkan ini. Baik. So, ada tak soalan nak tanya? Yang lain kita dah buat dah ni. Kita dah buat dah ni yang lain ni. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada.